Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya dapat lagi sambung pada majlis yang ke-24. Minggu ni dengan minggu lepas sekali ya. Tak dapat buat dua kali. Tu. Semalam tu cuti. Minggu lepas tu tak sempat. Tu. Ni pun tadi terlupa nak lobek atas kertas ni. Cik Bik sempat tulis cincai-cincai gini. Kalau tidak batal kelas lagi yang ni. Tu. InsyaAllah ta'ala. Jadi kita dah 3 bulan dah kelas. Start bulan 5, 6, 7, 8. 3 kelas 3 bulan. Dah baca 6 muka dah. Tinggal lagi 6 muka lagi. 3 bulan lagi ya. Kena mengadap. Tak apa, benda free. Benda free tak apa, benda free orang ambil mudah. Jadi kita sambung wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu taala. Dan demikian lagi jikalau melihat ia 5 hari darah hitam, kemudian 5 hari darah kuning, kemudian 6 hari darah merah. Habis. Okey, ini sambungan pada dulu lah. Sambungan pada dulu berkenaan dengan syarat-syarat darah kuat. Okey, yang kita bahas dulu tu syarat-syarat darah kuat tu yang tak perlu nak ulang balik lah. Kalau ulang masa makan masa. Okey. Jadi dia bagi contoh. Jadi contoh yang pertama ni sebenarnya contoh yang pertama ni untuk muka surat 141. Tapi dia sebut dah. Dia sebut ni murad dia ialah kerana dia nak tunjukkan bahawasanya darah kuat saja haid. Cuma masalah contoh ni kita tak bahas lagi masalah dia ada muka surat 141 yang saya akan bahas pada masalah tu. Jadi kita dengar je lah contoh dulu. Tak bagi kaedah lagi dan tak bagi masalah lagi. Telan je dulu. Okey. Saya di muka surat 141 masalah tu, situ baru bahas contoh ni. Jadi kita tak bahas masalah. Dan demikian lagi jikalau melihat ia perempuan itu. Apa demikian lagi? Yakni mengamalkan tambis. Haidnya berdasarkan tambis, itu demikian lagi. Jadi haidnya berdasarkan tambis juga jikalau melihat ia perempuan 5 hari darah hitam, kemudian 5 hari darah kuning, kemudian 6 hari darah merah. Ni dalam masalah darah lemah menengahi antara 2 darah kuat yang berlainan warna. Yang belum kita sentuh lagi, yang sat lagi kita akan sentuh. Telan dululah. Ataupun dilihatnya darah itu 7 hari darah hitam, kemudian 7 hari darah merah,
kemudian 3 hari darah hitam. Ni yang kita belajar dululah, yang buat contoh 12 13 tu. Okey, 12 13 contoh dulu tu. Okey, ini ialah masalah darah lemah menengahi antara dua darah kuat yang sama warna. Tu boleh rujuk jadual balik. Okey, mana haid, mana haid, mana istihadah. Okey. Hendaklah ia perempuan tadi mengamalkan tamiznya perempuan. Apa mengamalkan tamiz? Yakni darah kuat sahaja haid. Maka darah kuat sahaja haid. Maka haid perempuan itu darah hitam yang pertama atas qaul yang mu'tamad. Jadi kalau kita rujuk jadual hak dulu tu, masalah 7 darah hitam pertama, kemudian 7 hari merah selepas tu, kemudian 3 hari selepas tu hitam. Itu atas pandangan Syekh Ibn Hajar, hak pertama sahajalah yang haid. Syekh Ramli dengan Syekh Khatib Asy-Syarbini ialah gabung, kalau boleh gabung, iaitu darah pertama, darah hitam yang pertama, dan darah kedua yang merah itu dijadikan haid sebab dia itu kurang 15 hari 15 malam. Maka atas pandangan Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar tu, Syekh Ramli dengan Syekh Khatib tu 14 hari lah. 14 hari lah. 7 14 hari lah. 3 hari hitam yang kedua tu jadi istihadah. Kalau Ibn Hajar tak yang pertama. Tapi pandangan Ibn Hajar lah mu'tamad. Ni dia sebut dah. Atas pandangan mu'tamad, darah hitam yang pertama sahaja yang jadi haid. Sama jugalah masalah 3 warna yang berlainan warna tu. Iaitu yang tadi first tadi tu, iaitu 5 hari darah hitam, 5 hari darah kuning, 5 hari darah merah, 6 hari darah merah. Darah hitam saja haid. Yang saya kita akan bahas kaedah dan contoh dia. Tu tak masuk lagi tu. Jadi telan dululah. Yang boleh telannya, yang boleh fahamnya yang tadi tu lah. 5 darah hitam, 5 darah hitam, betul? Mana tadi? 7 darah hitam, kemudian 7 hari merah, kemudian 3 hari hitam. Tu dalam jadual dulu semalam, minggu lepas kita dah kongsi dah. Boleh tik lah dekat mana kaedah tu. Tu okey. Qaul yang mu'tamad, darah hitam yang pertama atas qaul yang mu'tamad, yang mengesahkan akan qaul yang mu'tamad tu oleh fa'il Imamun Nawawi di dalam tahqiq. Dalam kitab namanya At-Tahqiqu. Dan berlaku atas pandangan mu'tamad itu kebanyakan, yakni oleh kebanyakan, majoriti, jumhur daripada fuqaha mutaakhirin, antaranya Ibn Hajar. Okey, antara Ibn Hajar. Jadi khilaf antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar yang dulu minggu lepas kita bahas tu, bila kita kata ittifaq antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar, makna ittifaq sekali dengan Syekh Khatib. Syekh Khatib ikut Syekh Ramli, senang lah. Bila kata khilaf antara Ibn Hajar dan Syekh Ramli, maknanya Syekh Khatib bawah Syekh Ramli juga. Sebab apa? Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, bila sebut syaikhi, guruku, siapa? Kena pada Syekh Ramli. Bila kata syaikhuna, kena kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi semua pandangan Syekh Ramli, Syekh Khatib Asy-Syarbini itibak saja. Dia maksudnya bila sebut Syekh Ramli pandangan gini, Syekh Khatib pun gitulah. Okey. Jadi tak payah sebut lah. Bila kata Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar khilaf, dengan makna Syekh Khatib pun sama, ikut pandangan Syekh Ramli. Okey. Habis. Mana? Tu senang tu. Itu dia bagi contoh ya. Tengok jadual balik tahu. Dan berlaku habis. Tetapi tempat darah hitam yang pertama dihukumkan haid tu. Tetapi tempat darah hitam, bukan tempat sungguh ni, mahalluhu. Mahalluhu apa? Mahallul bahfi. Tu kalau bahasa Arab lah. Jadi terjemah Melayu tempat lah. Mahallul bahfi. Itu. Tetapi tempat yang mengatakan darah hitam itu, darah hitam yang pertama tu dihukumkan haid bila? Jika putus darah itu. Kalau putuslah. Kalau putus darah tu, yakni tak bersambung, tidak ittisal. Dah kalau ittisal, ni.
Adapun jika sentiasa darah itu darah hitam yang kedua tu. Okey, tobik sikit. Jika putus darah itu, yakni putus darah yang ketiga. Jika putus darah itu, yakni darah yang ketiga. Adapun jika sentiasa darah itu darah hitam yang kedua tu, yakni darah yang ketiga lah. Darah hitam yang kedua tu, yakni darah yang ketiga lah. Nisbah kepada contoh hitam merah hitam lah. Nisbah pada contoh hitam merah hitam. Senangnya kata, jika sentiasa darah itu darah yang ketiga yang keluar tu. Jadi darah yang ketiga tu darah hitam, yang kedua nisbah contoh hitam merah hitam. Nisbah contoh hitam kuning merah merah lah. Okey. Berkekalan yakni istimrar, keluar berterusan lebih 15 hari 15 malam. Maka perempuan itu darah kuat yang ketiga. Ni kira darah kuat ni. Ini rujuk dhamir hitam kedua ni. Ni rujuk dhamir hitam kedua ni. Kita ikut tobik lah. Takut silap lah. Sebab kalau masalah darah yang berlainan warna tu, istimrar ke tak istimrar ke, sama je hukum dia. Sekejap lagi kita akan bahas. Jadi gini lah. Tetapi tempat darah hitam yang pertama dihukumkan haid tu, jika putus darah itu, yakni keluar bukannya lebih 15 hari 15 malam. Tu. Okey, bukan 15 hari, lebih 15 hari 15 malam, bukan. Okey. Sebab kita bahas dulu dah bahawasanya kalau lebih 15 hari 15 malam darah yang kuat tu, maka hukum dia ghair mumaizah. Bukan hukum ghair mumaizah. Hukum dia ialah tidak cukup syarat tamyiz. Bila tak cukup syarat tamyiz, dia panggil faqidatus syarti, maka kembali kepada hukum ghairu mumaizah. Tu kaedah cara cakap yang betul. Okey. Bukannya tak cukup syarat ghairu mumaizah, bukan. Tak kenalah. Tu. Tak kenalah cakap gitu tu. Memang faham dah nak hukum ghairu mumaizah, tapi dia punya cakapan tu tak kena. Tu. Adapun jika sentiasa darah itu darah mana? Darah hitam yang kedua tu. Darah hitam yang kedua, yakni darah yang ketiga yang tadi dia bagi contoh tu, berkekalan sentiasa keluar lebih 15 hari 15 malam, maka perempuan itu, perempuan yang keluar darah tu, ketiadaan syarat tamyiz, tak ada syarat tamyiz, yakni faqidatu syartin. Jadi ni yang kita baca ibarat ni tengok had dulu tu lah. Contoh-contoh had dulu kita bagi yang minggu lepas tu. Had tu lah, sama ya. Ketiadaan syarat tamyiz, tak ada syarat tamyiz lah. Rujuk, boleh buat tobik sini, boleh rujuk di jadual yang minggu lepas. Ikut hampa lah nak tobik macam mana. Yang kita bagi 13 ke 14 tak ingat lah. Dan dikenal habis. Okey, sepatutnya minggu lepas kita baca kat sini ya. Sebab apa kita tak baca kat sini? Sebab kita tengok contoh yang tiga warna tadi, yang contoh pertama tu, ingat nak bahas tiga warna yang berlainan warna darah kuat tu, rupanya kat 141. Tu okey. Ni baru masuk. Sekali yang contoh nombor 1 tu kita akan dapat jawapan pada muka surat 141 ni. Tu. Dan sekali kita bagi contoh masalah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, adapun mana dia? Hilang. Dan dikenal kuat darah itu dengan warna dan dengan kasar apa? Pekat, kepekatan, dan dengan bau busuk. Okey. Dalam masalah darah kuat,
Mana nak tahu darah kuat, darah lemah? Khilaf ulama. Disebut dalam kitab An-Najmul Wahhash Syarhil Minhaj Al-Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala, yang disebut oleh Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullah dalam Umdatul Muhtaj Syarhil Minhaj. Khilaf kepada dua qaul, darah kuat ni nak iktibar mana? Pandangan yang pertama iaitu pandangan Al-Imamu Haramain dan pandangan anak muridnya Al-Imamu Al-Ghazali, mengatakan ittifaq fuqaha bahwasanya darah itu diiktibar kuat atau lemah melalui warna. Itu ittifaq. Makna selain daripada warna khilaf. Okay? Itu pandangan pertama. Tapi itu bukan pandangan yang mu'tamad lah. Pandangan yang kedua yang mu'tamad, dan pandangan ini asah, iaitu sesuatu darah itu dipanggil kuat dan dipanggil lemah menerusi tiga ciri-cirinya. Mana? Iaitu warna, kepekatan dan baunya. Warna, kepekatan dan baunya. Itu atas pandangan asah. Jadi Sabilal Muhtadin memilih pandangan asah lah. Memilih pandangan asah. Kalau pi kitab-kitab Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, dia tak sebut dah khilaf ni. Terus ambil kepada mu'tamad, iaitu darah itu dibezakan tamiznya melalui tiga ciri-cirinya, iaitu warna, bau dan kepekatan. Yang mana kita sudah bahas warna tu berapa, tak silapnya sudah bahas kan. Dah bahas dah minggu lepas rasanya. Warna tu ikut turutan dia apa, kemudian kepekatan, kemudian bau. Tu okey. Itu pandangan asah. Habis. Kemudian para ulama buat laras. Para ulama buat laras. Kita selalu tahu kaedah asalnya, iaitu bila istihadah. Contoh seorang perempuan itu keluar lebih daripada 15 hari di malam darah dia, maka dia tahulah dirinya ada haid, ada istihadah. Okey, dirinya ada haid, ada istihadah. Dan istihadah yang dia ikut tamiz tu, kalau dia boleh tamiz lah. Kalau dia boleh tamiz, okey, yang istihadah tu, yang dia tak sembahyang tu wajib qada. Okey. Dan hari yang ke-16 tu sememangnya dia akan tahu dah haid dia bila, istihadah dia bila, sebab pada hari ke-16 tu sudah keluar melebihi 15 hari 15 malam. Mungkin 7 hari pertama haid, selebihnya istihadah. Mungkin 7 hari pertama istihadah, selebihnya haid, contohlah. Hari ke-16 dia sudah tahu. Okey. Jadi ulama buat laras, iaitu kuis. Bilakah seorang perempuan itu tak sembahyang 30 hari 30 malam? 30 hari 30 malam dia tak sembahyang. Bila? Iaitu apabila seorang perempuan melihat darah hari yang pertama sehingga hari yang ke-15 darah merah. Okey. Darah merah tu hari pertama sampai ke-15 sembahyang tak? Tak sembahyang. Sebab apa? Sebab dihukumkan pada zahirnya ianya haid. Ianya haid. Sebab apa? Jadi kita tak sembahyang disebabkan zahir darah haid. Kita tak sembahyang 15 hari ni sebab zahir darah haid. Hari yang ke-16 keluar darah lagi, tapi darah yang lebih kuat daripada merah, iaitu hitam. Bolehkah mandi? Bolehkah sembahyang? Bolehkah jima? Bolehkah puasa? Tak boleh. Sebab apa? Hari yang ke-16 dan seterusnya kalau warna hitam. Jadi masalah ni hari yang ke-16 sampai 30 hitam. Okey, hari ke-16 tu dia kena mandi ke? Tak boleh mandi lagi. Dia masih lagi kena tamasuk, dia masih kena tahan diri, dia tak boleh mandi, tak boleh puasa, tak boleh sembahyang. Sebab apa? Sebab dia itu tak puasa, tak sembahyang dan sebagainya ibadat pada hari ke-16 tu sebab dihukumkan haid atas dasar quwwah. Atas dasar darah yang keluar itu lebih kuat daripada hak sebelumnya. Dan dia secara zahirnya tahu, 15 hari yang pertama itu ialah 15 hari yang pertama tu istihadah. Hari ni baru haid tu. Hari ke-16, 17, 18 sampai hari ke-30 hitam belaka. Hari ke-31 suci. Tahulah bahawasanya
hari ke-16 sampai 30 tu haid, hari pertama sampai 15 istihadhah. Dia wajib qada hari pertama sampai ke-15 ibadat yang dia tinggalkan sebab waktu itu waktu suci. Jadi 30 hari ni dia tak sembahyang. Tu tak sembahyang bukan sebab sengaja, sebab zahir hukum haid pada 15 hari yang pertama. Pada 15 hari yang kedua dia tak sembahyang juga, dia tak puasa juga, sebab zahir hukum haid berdasarkan quwwah. Jadi 15 hari pertama dihukumkan haid berdasarkan zuhur, al-zuhur, zahir haid. 15 hari yang kedua tidak sembahyang, tak puasa sebab lil quwwah, darah dia kuat. Tu okey. Ulama pun sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj, Al-Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, Syekh Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah sebut dalam Nihayatul Muhtaj Syarhil Minhaj, Al-Syekh Al-Khatib Al-Syarbini rahimahullah sebut dalam Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj, benda sama. Dia kata apa? Dia kata tiga-tiga kitab dia kata tidak ada contoh lain yang 30 hari 30 malam perempuan tak sembahyang melainkan masalah ni. Tu. Kemudian ulama kata, dah ada lagi. Tu. Ada lagi hak yang seseorang itu tinggal lebih daripada 30 hari. Mana? Ni kena pusing kamera sikit . Ni kena pusing kamera sikit. Kalau kita cakap hari nak cakap ke pusing kamera? Saya cakap lah. Takut pusing kamera ni lengoh pula. Cakap sudah lah. Hampa cantik . Contoh ni disebut, contoh ni, contoh yang kita akan sebut ni ada dua. Satu mubtadaah, satu mu'tadah. Dan contoh ni saya tak pernah tengok lagi sebelum ni dan tak pernah terbaca lagi sebelum ni. Hari ni baru terbaca. Dan masalah ni pun jarang lah. Benda jarang. Benda jarang. Kitab-kitab Melayu terjemahan tak ada. Kitab Maulana Mansur sendiri tak ada. Dan jumpa di kitab yang kitab Arab asal. Sebab tu kena baca juga kitab Arab ni. Baru dia nampak khazanah dia. Okey, masalah lagu mana? Okey, untuk mubtadah dulu. Untuk mubtadah. Masalah gini. Okey, catat ya. Untuk mubtadah dia ada dua. Satu mu'tadah, satu mubtadah. Mu'tadah senang, mubtadah dulu. Mubtadah, okey, masalahnya apa? Contoh. Mubtadah baru mari haid. Tak kisahlah umur berapa, 10 ke 9 ke, ikutlah, asalkan dia baru mula mari haid. Okey, hari pertama sampai hari ke-15 keruh. Saya pasal hari pertama sampai ke-15 keruh. Okey, cantik laju sikit lah cantik tu. Okey. Kemudian hari yang ke-16 sampai 30 kuning. Hari ke-16 sampai 30 kuning. Berapa? Sebulan dah. Kemudian hari yang ke-31 sampailah hari yang ke-45. Hari yang ke-31 sampai hari ke-45 warna coklat ataupun perang. Warna coklat ataupun perang. Kemudian 15 hari kemudian, 15 hari lagi. Mana? Iaitu pada hari ke-46 sampai 60 dia keluar warna merah. Hari ke-46 sampai 60 dia keluar warna merah, yakni 15 hari selepasnya lah. Kemudian 15 hari selepasnya, rasa kena baca. Okey, tak apa, kita bagi contoh dulu. Kemudian 15 hari selepasnya, 15 hari selepasnya tadi merah kan? Kemudian 15 hari selepasnya hitam. Okey, 15 hari keruh, 15 hari kuning, 15 hari coklat atau perang, 15 hari merah, 15 hari hitam. Hitam ni tak ada bau, tak ada pekat. Tak ada bau, tak ada pekat. Hitam sematalah. Okey. Kemudian 15 hari lagi datang warna hitam tapi ada bau. Ataupun ada pekat sahaja. Ada bau sahaja atau ada pekat sahaja. 15 hari. 15 hari kemudian datang warna hitam yang ada pekat dan bau sekaligus. Kau kuat Okey, sekali lagi. Keruh 15 hari, kuning 15 hari, coklat atau perang 15 hari, merah 15 hari, hitam yang tak ada bau, tak ada pekat 15 hari, hitam yang ada bau atau pekat salah satu 15 hari, dan 15 hari lagi hitam yang ada pekat dan bau. Berapa
2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan setengah. 3 bulan setengah keluar darah. Masalah ni lagu mana? Okey. Itu contoh kita baca kitab dulu. Okey, kita baca kitab dulu. Saya kita jawab. Kata musannif rahimahullahu taala, katanya apa? Dikenal kuat darah itu dengan warna dan dengan kasar, yakni kepekatan, dan dengan bau busuk titik tafrek, maka warna yang terlebih kuat itu khabar hitam. Ni kita dah lalu dulu dah baca ni. Kemudian maka merah, kemudian maka merah bercampur kuning. Merah bercampur kuning, merah. Satu lagi. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, Al-Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut, kalau darah suatu darah itu, ada sebut sini. Asal ada. Okey, ada. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj kata, kalaulah satu garisan berwarna hitam ada pada darah yang lemah itu, garisan warna hitam, itu menyebabkan darah lemah itu menjadi kuat. Kalau darah lemah setempel ada satu garisan warna hitam, jadi darah lemah itu menjadi kuat dengan sebab garisan berwarna hitam itu. Jadi maksud dalam kitab bila kata darah kuat dengan darah dhaif, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah sebut dalam Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj, bila sebut darah dhaif ai dhaif mahd. Dhaif mahd. Aku sebut dah makhraj betul dah ni. Dhaif mahd. Mahdin semata-mata, mahd. Dhaif semata-mata. Dhaif yang khalis lah, yang suci, yang tak bercampur dengan darah kuat. Itu yang dimaksudkan dengan darah lemah. Adapun kalau darah lemah yang sudah bercampur dengan satu garisan hitam ataupun satu garisan yang warna lebih kuat daripada darah lemah tu, itu dia sudah dihubungkan menjadi darah kuat. Itu disebut oleh Syekh Asy-Syirwani rahimahullah dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj Syarhil Minhaj. Contoh darah merah, ada garisan hitam warna darah merah ada garisan berwarna hitam. Darah itu berwarna hitam. Jangan kata merah campur hitam. Kalau dalam soalan bila sebut merah campur hitam, maknanya penyual ni tak reti sebenarnya. Tu. Kita boleh hukum penyual ni tak reti sebenarnya. Okeylah, betul lah. Merah campur hitam betul. Apa makna merah campur hitam ni? Adakah dalam sehari tu ada merah hitam ataupun dalam sekali-kali keluar tu memang ada merah dan hitam? Kalau ada sekali keluar tu darah merah dan hitam, makna hitam lah. Sebab darah merah tu lemah, darah hitam tu kuat. Maka kuat apabila campur dengan lemah, dia kuat. Dia dikira hitam walaupun senipis je. Secalik warna hitam di warna merah tu. Kiaslah warna lain, jangan kata hitam je. Contoh darah kuning, ada segaris warna hitam. Jadi hitam lah. Ada segaris warna merah, jadi merah. Darah keruh ataupun darah kuning, ada secebis darah hitam lah. Ada secebis darah coklat lah. Ada secebis darah merah. Gitu. Tu dia panggil bila sebut beza antara darah dhaif dan darah kuat, yakni dhaif ni kena dhabit, yakni dhaifun mahd. Yakni dhaif semata-mata, tidak ada campuran dengan darah kuat. Tu. Okey. Habis. Habis tu. Habis. Lepas tu kita campur masuk balik. Mana ya? Allahumma salli ala Muhammad. Merah bercampur kuning. Merah bercampur kuning, merah lah. Jadi kuning tu dia panggil darah dhaif yang sudah ilhaq dengan darah kuat, dia panggil. Dalam bahasa Arab yulhaqu bihi, diilhaqkan, dikaitkan dengan darah kuat. Intaha al-Basri. Tu adalah Hasyiah Syirwani lah. Kemudian maka kuning bercampur putih. Dobit putih tu, putih yakni kelabu atau keruh. Saya tanya pula, ada pula darah warna putih. Sudah. Putih yakni kelabu atau keruh. Bila keruh, darah warna keruh, ada secebis darah kuning lah. Dia tak panggil keruh dah, dia panggil kuning. Okey. Jadi perempuan kalau dah mengalami hal ni, jangan takutlah. Ni nak sebut merah ke hitam? Dia mula. Kalau tak mengaji tak faham. Kalau merah campur hitam lah.
hitam campur kuning, hitam lah. Biar yakin gitu. Sebab apa? Kita dah ada ilmu. Laki ni tak apa, laki ni tak mengalami haid ni tak tahu. Dia hanya boleh sebut ya. Okay. Mana dia? Dan yang kasar, habis tu, itu dari sudut warna. Dari sudut warna. Kalau ikut tertib sungguhnya, hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Gitu. Merah bercampur kuning tu, saya rasa lah merah bercampur kuning tu dia nak apa, tak tahulah. Dia nak kata merah campur kuning tu memang dia nak sebut khutut tu ke, yang kita bahas tadi, sebenang warna kuat ke, ataupun dia nak sebut warna jingga. Okay? Ataupun dia nak sebut warna jingga. Sebab dalam kitab Tuhfah dia sebut jingga selalu, ashqar, direct to the point. Okay? Okay, tak apalah, asal kita faham. Dan yang kasar, apa kasar? Yang pekat terlebih kuat daripada yang halus, yakni yang cair. Dan yang berbau busuk terlebih kuat daripada yang tiada berbau. Dan yang bersifat dengan dua sifat. Perhatian. Okey, habis itu sifat ada 3. Kita dah bahas dalam murni dulu dah. Kemudian titik. Dan yang bersifat dengan dua sifat. Mana? Seperti hitam lagi kasar. Ada 2 sifat, iaitu warna hitam kuat dan pekat pula. Dua sifat di situ. Atau bau busuk, yakni hitam lagi pula bau busuk. Kuat tu, 2 sifat. Hitam, bau busuk, 2 sifat. Terlebih kuat, yakni terlebih kuat dua darah tadi tu daripada yang bersifat dengan satu sifat. Mana? Seperti hitam dengan tiada kasar, tiada pekat dan tiada bau busuk. Okay. Buat satu masalah misal sini. Contoh apa dia? Contoh misal dia, hari pertama sampai 10 darah hitam yang tidak ada bau, tidak ada pekat. Buat sini. 10 hari pertama hitam yang tak ada bau, tak ada pekat. 10 hari yang kedua hitam yang berbau dan pekat. Maka mana haid? Haidnya ialah darah hitam yang berbau dan berpekat yang pada hari ke-11 sampai 20. Makna 10 hari pertama tu ialah istihadah. Faham tu? Kita tak tulis nak jimat masa. Nak jimat masa. Hampa dah tulis 10 hari pertama hitam yang tidak ada bau, tidak ada rasa. Kemudian 10 hari kemudiannya hitam juga tapi ada bau, ada rasa, ataupun ada rasa ataupun bau sahaja. Rasa pula dah pekat. Main rasa dah pekat. 10 hari yang pertama hitam yang tak ada bau, tak ada bau, tak ada bau, tak ada pekat. Rasa lagi. Kemudian 10 hari yang kedua dia keluar warna hitam juga, tapi bezanya pada bau dan pekat, ataupun bau saja ataupun pekat saja. Maka 10 hari yang kedua tu haid, 10 hari yang pertama istihadah. Sebab yang kita dapat bezakan mana kuat, mana lemah. Okay. Itu contoh dia. Itu satu contoh sudahlah. Lepas tu kiaslah sendiri, buat latihan sendiri. Ambil merah pula ke. Tu. Dan yang bersifat dengan 3 sifat. 3 sifat. Mana? Seperti hitam dan kasar, yakni pekat dan bau busuk. Dia ada hitam, pekat, busuk pula. Ni teruk ni. Terlebih kuat daripada yang bersifat dengan 2 sifat. 2 sifat ya. Seperti mana? Seperti hitam serta kasar, hitam dan pekat saja. Atau serta bau busuk, hitam dengan bau busuk saja. Maka yang 3 sifat lebih kuat. Buat contoh macam tadi. 10 hari hitam yang pertama ialah 10 hari yang pertama hitam serta bau, ataupun 10 hari pertama hitam serta pekat sahaja. 10 hari yang kedua hitam serta pekat dan bau. Maka mana haid? Haidnya 10 hari yang kedua, sebab dia itu hitam, pekat dan bau. Sedangkan 10 hari yang pertama hitam pun hitam, tapi dia ada satu sifat lagi saja, iaitu pekat saja atau bau busuk saja. Dia tidak boleh lawan dengan sifat yang lebih kuat yang tadi tu. Maka dapat bezalah tamis di situ. Maka 10 hari yang kedua itu haid, 10 hari yang pertama itu istihadah. Sekali lagi, 10 hari pertama itu hitam, dan lagi pula berbau busuk ataupun pekat sahaja. 10 hari yang kedua keluar juga hitam, lagi pula bau, lagi pula pekat. Maka lagi kuat mana? 10 hari yang kedua. Maka 10 hari yang kedua tu haid, 10 hari yang pertama istihadah. Okay.
Kalau 7 hari hitam, pekat sahaja. 7 hari yang kedua, pekat dan hitam sahaja. Lagu mana hukum dia? Semua haid. Sebab 15 hari ke bawah. Jangan lupa tu. Itu kaedah tu. Lagi kata, awak pula hitam pekat dengan bau lah kuat. Tu mau penampak tu. Tu dah lupa tu. Lupa kaedah dia. Setiap darah yang keluar bawah daripada 15 hari bulan malam, semua haid. Tak kisah apa-apa warna, tak kisah apa-apa sifat, beza mukhalafah dengan adat atau muafakat dengan adat, semuanya haid. Tu jangan lupa tu. Tu kaedah asal. Kita takut, kenapa pula 7 hari yang pertama tu hitam sahaja, tak ada bau, tak ada pekat. 7 hari yang kedua dia pekat dan bau hitam tu. 7 hari yang kedua tu lah yang 7 hari pertama tu istihadah. Tu mau kena penampak tu. Tak, semua haid sebab bawah 15 hari 15 malam. Itu kaedah penting. Jangan lupa. Ni bab istihadah. Bila bab istihadah, kepala otak siap. Darah istihadah ni darah masalah yang keluar lebih daripada 15 hari 15 malam. Kita nak tahu mana haid mana istihadah ni. Habis. Kemudian kata musannif, mana dia? Dan jika bertimbangan. Okey, ini satu masalah lagi. Jika bertimbangan, apa bertimbangan? Sama. Dua darah. Bukan masalah 3 darah. 2 darah. Bertimbangan 2 darah itu, yakni sama dua darah itu dari sudut sifat dia sama. Pada sifat disebut dah. Kita baru nak sebut, dia sebut dah. Macam musannif pilih kita pula. Aku sebut dah. Jika bertimbangan, yakni sama 2 darah itu pada sifat mana? Seperti darah hitam serta kasar. Darah hitam dengan pekat. Okey, 2 sifat situ. Dan darah hitam serta bau busuk. Dua sifat juga. Jadi darah hitam pekat dengan darah hitam busuk. Sama tak? Sama. Dari sudut 2 sifat ada. 2 sifat kuat ada. Hitam dengan busuk, hitam dengan pekat. 2. Okey, buat contoh. Okey, kita buat contoh. Okey, dia punya jawab dia ada 141 tu. Dia punya jawab soalan ni ialah daripada muka surat 141. Okey, kita baca contoh dulu. Tu contoh pertama. Dan seperti darah merah serta kasar. Darah merah ni darah lemah. Kasar dia panggil sifat kuat lah. Atau serta bau. Okey, darah merah yang pekat ataupun darah merah yang bau busuk. Dan darah hitam dengan tiada kasar, dia tak pekat darah hitam tu, dan tiada bau. Jadi samalah. Sama dari sudut satu sifat. Mana? Darah hitam yang tak ada bau, tak ada pekat. Okey, satu sifat kuat ya, iaitu hitam. Merah pula, merah tu lemah, tapi dia itu ada bau ataupun dia itu pekat. Satu sifat lagi. Jadi sama. Okey. Jadi sama. Okey. Maka yang terdahulu, bila sama gitu, maka yang terdahulu, apa yang terdahulu, yakni yang terdahulu keluar darah itulah yang kuat, dan iaitulah yang terdahulu yang kuat tu darah haid. Itulah dihukumkan darah haid. Okey, contoh. 2 contoh lah, dia bagi 2 contoh. Contoh pertama, macam tadi ambil 10-10 sudah. 10 hari yang pertama darah hitam yang berbau busuk. Kemudian 10 hari yang kedua pula warna hitam yang pekat saja. Jadi 2 sifat. Jadi mana ni nak ukur haid nifas ni? Mana istihadah, mana haid ni? Jawabnya ialah yang terdahulu, yakni yang terdahulu keluar itulah yang kuat, dan iaitulah yang terdahulu keluar tu darah haid. Jadi 10 hari pertama itulah yang haid, 10 hari yang kedua tu istihadah, sebab darahnya sama-sama kuat. Faham tu? Tu contoh pertama. Contoh yang darah merah pula. Darah merah yang pekat atau darah merah yang busuk, 10 hari yang pertama keluar. Hari 10 yang kedua pula keluar warna hitam tapi tak pekat dan tidak pekat
dan tidak busuk. Jadi satu sifat masing-masing kuat. Mana? Dari sudut darah merah bukan merah kuat tak. Dari sudut kepekatan atau busuknya yang kuat. Hitam pula dari sudut warnanya yang kuat sebab dia tidak ada busuk dan tidak ada pekat. Jadi mana haid mana nifas, 10 hari pertama merah yang berbau busuk ataupun pekat itu, kemudian 10 hari yang kedua warna hitam yang tiada pekat dan tiada bau, maka 10 hari yang pertama warna merah itu lah yang dihukumkan haid sebab terdahulu keluar, dan 10 hari yang kedua yang hitam itu dikategorikan istihadah sebab darah merah itu lebih kuat daripada darah hitam, bukan dengan sebab warna tapi dengan sebab ada pekat, ada bau busuk ataupun ada bau busuk yang tak ada pada darah hitam walaupun hitam itu darah kuat. Sebab apa? Bersamaan darah kuat. Ni dua warna. Tu okey. Dua warna. Jadi kena perhati jugalah. Tu okey. Kena perhati juga bab pekat dengan pekat dengan busuk ni atas pandangan asah. Atas pandangan asah. Okey. Baru kita nak pergi yang soalan tadi tu. Baru sedap sikit nak pergi persoalan tadi. Okey, soalan tadi yang kita tak payah ulang lah soalan tadi tu. Okey, untuk mubtadaah. Tadi untuk mubtadaah soalan tu. Jadi macam mana khilaf ulama? Balik pada contoh tadi tu, yang 15 hari keruh, 15 hari kuning tu. Baru sedap sikit nak bincang. Sebab dah baca sifat-sifat darah. Okey. Khilaf ulama antara Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dengan Syekh Ar-Ramli dan Syekh Khatib Asy-Syarbini. Dalam kitab Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj Syarh Minhaj, dan diikuti dengan Syekh Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah dalam Nihayatul Muhtaj Syarh Minhaj, dia kata lagu mana? Kalau mubtadaah mari lagu ni mubtadaah mari lagu ni dia kena tunggulah sampai 3 bulan lebih dia. Dia kena tunggu. 15 hari yang pertama keruh. Okey, dia tak semayang. Okey, tak semayang. Tak semayang sebab apa? Tak semayang sebab zahir keluar darah dan dia tu mumkinul haid, tempoh mumkinul haid. Okey, dia pun tak semayang sebab zahirnya hukum haid. Atas pandangan asah yang kata keruh tu haid lah. Jangan semabu pula. Haid ke tak keruh? Janganlah. Kita dah bahas teruk tadi tu. Kemudian hari yang ke-15 kedua, tengok, darah lebih kuat daripada keruh. Darah lebih kuat pada keruh, maka kena berhenti juga. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia mengharapkan bahawasanya darah yang kuat inilah menjadi haidnya. Okey, tobik kaedah ni. Atas kaedah ni, bukan kaedah sangatlah, ibaratlah. Dia panggil quwwatul mutaakhiri 'ala al-mutaqaddimi ma'a raja'in qita'ihi. Quwwatul mutaakhiri. Okey, darah yang kuat yang terakhir. Quwwatul mutaakhiri 'ala al-mutaqaddimi, atas darah yang dahulu keluar. Ma'a raja'in qita'ihi, serta mengharap, ma'a raja'i, mengharapkan, inqita'ihi, terputusnya darah kuat. Macam contoh dalam kaedah yang minggu lepas tu lah, yang dalam 13 ke 14 contoh tu. Tengok contoh pertama ke contoh kedua yang kita buat, masalah yang tadi kita sebut 30 hari tinggal semayang tu, iaitu 15 hari pertama merah, 15 hari kedua hitam. Dia kena semayang tak 15 hari yang kedua? Hari yang ke-16 tu tak boleh sebab dia keluar warna hitam. Sebab apa? Atas kaedah ni, atas ibarat ni lah, quwwatul mutaakhiri, darah kuat keluar di akhir, 'alal mutaqaddimi, berbanding dengan darah yang terdahulu keluar, yang lemah tu, ma'a raja'in qita'ihi, serta dia berharap akan berhentinya darah kuat tu sebelum 15 hari 15 malam, yang boleh menjadikan dia itu sebagai haid dan darah lemah tu sebagai istihadah. Jadi sekarang ni masalah yang tadi tu keruh 15 hari. 15 hari kemudian kuning. Kena tunggu. Sebab apa? Sebab dia darah kuat. Dia mengharapkan bahawasanya dirinya tamis, yang kuning itu haid, keruh tu istihadah. Tiba-tiba 15 hari seterusnya coklat. Lagi kuat. Tunggu lagi. Tu. Tunggu lagi. Sebab apa? Sebab dia mengharapkan darah yang coklat ni pula berhenti, dan itulah menjadi haidnya, dan yang dulu itu istihadah. 15 hari seterusnya merah pula. Lagi kuat ni.
15 hari ni pun tak boleh mayang lagi sebab mengharapkan inilah istihadahnya, hak dulu tu inilah haidnya, hak dulu tu istihadah. Yang keruh, kuning, coklat tu istihadah, hak merah ni yang sebetulnya haid. 15 hari keluar 15 hari. Tiba-tiba hari selepas daripada merah tu hitam pula. Pula dah. Sama kaedah tadi. Kaedah tadi. Apa dia? Quwwatul mutaakhiri 'ala al-mutaqaddimi ma'a raja'in qita'ihi. Hidup mengharap. Darah hitam tak sekarang hidup berharap. Hidup berharap darah hitam ni lah haid dia, hak dulu tu istihadah. Hitam ni tak ada pekat, tak ada bau. Tiba-tiba 15 hari kemudian hitam yang ada pekat sahaja atau ada bau sahaja. Lebih kuat daripada hitam sebelumnya yang tidak ada sifat apa-apa. Tunggu lagi. Tu. Yang mengharapkan inilah haidnya, hak semua yang dulu-dulu tu istihadah. Tunggu lagi. Kemudian hitam yang seterusnya 15 hari lagi keluar. Hitam tu pula yang pekat, lagi pula berbau. Lagi kuat. Inilah yang mengharapkan dirinya inilah, hak inilah yang haid, hak dulu semua istihadah. Dia masih lagi dalam kaedah quwwatul mutaakhiri 'ala al-mutaqaddimi ma'a raja'in qita'ihi. Dia masih mengharap darah hitam yang kuat lagi busuk inilah yang sepatutnya jadi haid aku, hak dulu semua istihadah. Tu lepas tu berhenti. Nyatalah darah haid aku ialah 15 hari yang terakhir, iaitu hitam serta pekat dan warna dan bau busuk. Hak dulu tu istihadah belaka. Tak semayang 3 bulan lebih. Tu 15 3 bulan setengah tak semayang. Tu 3 bulan setengah tak semayang. Itu ulama buat 3 bulan setengah. Saya boleh buat lebih. Sebab apa? Faham kaedah. Pecahlah tadi tu. Tadi dia buat, ulama buat keruh, kuning, merah, keruh, kuning, coklat, merah. Dia tak buah sifat. Boleh sifat. Keruh saja-saja 15 hari. Keruh dengan busuk 15 hari. Keruh dengan busuk dengan bau 15 hari. Kuning saja-saja. Kuning, bau ataupun pekat saja. Kuning, bau dan pekat dua-dua. Kemudian coklat saja-saja. Tu buat sampai hitam. Panjang masa tu. Tu. Akhir sekali baru tahu inilah haid dia. Banyak masa tak semayang tu. Boleh tak? Boleh. Itu pandangan Syekh Ramli dan Syekh Khatib sahaja. Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar kata tak. Duk bohong apa? Tu bohong. Itu bahasa-bahasa kita saja-saja tu. Bukan duk bohong apa pun. Duk bohong apa? Contoh tu. Contoh nak bergaduh ni. Ni khilaf. Mahallun niza' dia panggil. Ada kau tinggal semayang 3 bulan lebih. Tu kalau bahasa Ibn Hajar. Mana boleh itu? Tu. Mana boleh itu? Macam mana Ibn Hajar? Ibn Hajar pula. Syekh Ramli tu faham Faham Syekh Ramli? Cuba komen sikit. Faham ataupun tidak Syekh Ramli tu? Faham ataupun tidak Syekh Ramli tu? Syekh Ramli ni dengan Syekh Khatib sekali lah. Sama lah. Hak ni saya tak pernah, saya baru tahu kat ni masalah ni. Cuma tu lah, benda ni jarang berlaku lah. Itu saja. Selalunya bercampur aduk. Jadi faham tak kau? Quwwatul mutaakhiri 'ala al-mutaqaddimi ma'a raja'in qita'ihi. Saya pun baru tahu kat ni. Tu. Sebab tak ada dalam kitab Maulana pun tak ada ni. Yang dalam kitab Maulana yang 30 hari tak sembahyang tu ya. Tapi sakit juga kawan ni nak qadha. Ibn Hajar kata dak, mana boleh gitu. Ni macam mana Ibn Hajar? Ni Ibn Hajar. Ibn Hajar gini. Dan Sabila pun tak sebut masalah ni. Jadi Sabila ni dia tak mahu membebankan orang yang baca lah memahami masalah haid ni memang tahap, memang furuk lah dia panggil, furuk sangat lah ni memang jarang berlaku lah kat perempuan ni furuk sangat lah. Tu. Lagi tak tofah ke nak? Tofah kata. Contoh 15 keruh tadi. 15 hari keruh, 15 ambil contoh tadi ya. 15 hari keruh, 15 hari kuning. Pertama, daur seorang perempuan itu keluar darah ialah sebulan. Dia panggil apa istilah daur lah. Daur. Bila sebut ad-daur yakni 30 yauman. Sempurna daur itu 30 hari.
Baik, 15 hari yang pertama keruh. Dia tak semayang tak? Tak semayang. Mubtadaah ni, mubtadaah. Tak semayang? Ya, tak semayang. Sebab apa? 15 hari yang pertama keruh keluar tu tak semayang sebab zuhur. Kerana zahir haid. Zahir haid. Tak semayang lah. Hari ke-16 keluar kuning. Keluar kuning ni. Keluar kuning lebih kuat. Dia kena semayang tak? Tak boleh berhenti. Kena berhenti lagi. Kena tahan lagi. Okey, atas dasar macam tadi juga, atas kaedah tadi juga, quwwatul mutaakhiri 'alal mutaqaddimi ma'a raja'in qita'ihi. Sama macam tadi. Hari 17, 18, 19 kuning sampai 30 kuning. 31 keluar warna coklat. Macam Syekh Romli dengan Syekh Khatib ke? Dah, dia kata, oh kalau begitu maka tahulah bahawasanya dia ini kategori mumayyizah. Kategori mumayyizah. Kategori ghair mumayyizah yang mana haidnya sehari semalam 29 hari suci. Lepas daripada, sebab apa dia kata gitu? Sebab sempurnanya daur seseorang tu 30 hari. Lepas daripada 30 hari, yakni hari ke-31, nak mari darah yang lebih kuat lagi, lantaklah, itu kira asing dah. Itu Ibn Hajar. Itu kira haid baru dah. Itu kira had baru dah. Sebab ni mubtadaah. Ni kira had baru tu. Tak kira, tak kisah dah. Had tu lebih kuat pun tak apa. Had tu dah pisah dah. Sebab cukup daur tu 30 hari. Jadi bila dah keluar hari ke-31 tu darah yang lebih kuat padanya, maka tahulah darah perempuan mubtadaah ni sehari semalam je haid, 29 hari suci. 29 hari tu suci. Hari yang ke-31 keluar darah tu, hak tu guna haid baru dah. Hak tu kira asing dah. Tu kira asing dah. Tu kira asing dah. Kira haid barulah asing tu. Kira haid baru dah sebab daur yang baru. Daur yang baru. Tadi daur yang pertama, ni daur al-thani, ad-daur al-thani. Tu tadi daur yang pertama, ni daur yang kedua. Tak payah dah. Tak payah campur dah, pisahkan. Gitu. Tu Ibn Hajar. Tu. Ini Ibn Hajar di sisinya ialah bulan pertama tu sehari saja haid, sehari semalam 29 hari suci. Sebab kaedah ulama yang kata mubtadaah yang kita akan bahas nanti, mubtadaah yang ghair mumayyizah ialah satu hari satu malam haid dia 29 hari suci. Dia ikut kaedah tu. Dia ikut daur yang tam. Daur yang tam ialah 30 hari 30 malam. Lepas hari yang ke-31 tu mari darah yang lebih kuat sekalipun, hak tu tak heran dah, hak tu kira lain. Sekarang ni dah tahu bahawasanya hari pertama sehari semalam saja haid, 29 hari suci, yakni istihadah, wajib qada. Jenuh kawan tu. Jenuh kawan tu. Okey. Bulan yang kedua yang datang darah lagi, yang darah yang lebih kuat tu, tu kira asing dah, itu kira haid lain dah. Haid lain dah. Gitu. Tu. Tu. Habis. Itu mubtadaah. Okey, mu'tadah. Mu'tadah pun ada masalah yang boleh dia tak semayang 30 hari ke atas. Boleh? Ada? Mana? Ni. Masalah untuk mu'tadah. Mana? Contoh 15 hari pertama merah. 15 hari pertama merah. 15 hari yang kedua hitam. 30 hari lah. Okey, inilah biasanya orang buat leras. Orang kata, 3 hari tak sembahyang hari lah. Okey, tak apa. 15 hari yang pertama merah, 15 hari yang kedua hitam. Bahkan hitam tadi berterusan 15 hari lagi, yakni 30 hari hitam. 30 hari hitam. Okey, 30 hari hitam. Faham ni? Kena tulis juga, takut tak faham ke tak? Contoh 15 hari pertama merah, 15 hari kedua hitam. Kemudian berterusan lah lagi 15 hari hitam lagi, yakni 30 hari lah hitam. Saja kita sebut asing-asing nak bagi nampak ya. Sebab nak bagi nampak daur yang sempurna tu 30 hari. Mana 15 hari pertama merah, 30 hari hitam. Okey. Hari yang pertama sampai hari ke-15 dia kena sembahyang tak? Tak sembahyang, wajib kata hukum dia haid. Sebab apa hukum haid? Sebab zahir darah. Mari hari ke-16 hitam. Darah ni lah haidnya. Dia sangkakan dirinya haid.
Maka dia kena semayang ke? Tak semayang lagi, sebab dia tahu itu sebenarnya haid yang 15 hari sebelumnya ialah istihadah. Okey, hari yang ke-16 sampai 30 dia tak semayang sebab lil quwah, kerana darahnya lebih kuat. Hari yang ke-31 hitam lagi. Oh, hitam tak cukup syarat tamyiz. Mana? Iaitu darah hitam melebihi 15 hari 15 malam. Maka kembali kepada adat dia. Oh, lupa sebelum tu. Sebelum contoh tadi tu, dia sudah ada adat 15 hari 15 malam haid. Lupa nak sebut contoh adat. Okey, adat dia setiap bulan, lagi tak sebut. Setiap bulan dia memang mari 15 hari 15 malam haid dia. Yakni bila kata 15 hari 15 malam haid dia, 15 hari 15 malam suci. Dia punya adatnya 15 hari 15 malam, 15 hari 15 malam awal bulan, kemudian 15 hari 15 malam seterusnya suci. 15 hari suci, 15 hari haid lah adat dia setiap bulan. Contoh, ulama buat contoh. Lepas tu baru masuk tadi tu. Hari yang ke-31 hitam lagi. Oh, ini tak cukup syarat tamyiz. Mana? Iaitu darah hitam tu melebihi 15 hari 15 malam. Maka kena kembali kepada dia. Maka hari ke-31 tu dia tahulah bahawasanya, oh, diri aku ni ghair mumaizah ni. Bila ghair mumaizah adat, dia kena kembali kepada adat. Adat dia berapa? 15 hari haid, 15 hari suci. 15 hari haid, 15 hari suci. Okey, maka dihukumkan pada bulan ni yang ghair mumaizah, 15 hari pertama yang merah itu haid, 15 hari yang kedua yang hitam itu adalah suci. Hari yang ke-31 dia tak boleh mandi lagi. Sebab apa? Sebab itu haid baru. Itu haid baru. Sebab 15 hari dah suci dah, ikut adat yang dulu. Ikut adat yang dulu 15 hari suci dah kan yang ghair mumaizah. 15 hari pertama haid, 15 hari kedua itu suci, kemudian hari yang ke-31 tu keluar darah hitam tu, itu haid baru. Faham tak ni? Faham faham ni? Aku syok sendiri lagi. Faham ke tak ni? Ni masalah payah lah kau ni. Masalah pening kepala. Faham ke tak? Faham ke tak pening sikit. Aku tahu dah pening. Ada yang faham. Kena tulis juga Aku ingat tak mau tulis. Nampak gayanya masalah tu ni minggu depan juga Aduh lah. Dah payah buat macam mana. Ni baru Sabila, belum majmuk Majmuk kan mampu terus lagi. Okay. Okay, ni mu'tadah, tak payahlah. Okay, dia ada adat dia. Adat dengan makna setiap bulan. Orang buat soalan pula, kena setiap bulan ke bawa adat? Bukanlah, memadaklah minggu lepas. Tapi kita sebut setiap bulan, nak bagi contoh kita hak tadi tu ya. Setiap bulan dia adat dia 15 hari haid. Bila 15 hari haid, 15 hari suci lah. 15 hari suci. Ni adat dia selalu. Tiba-tiba bulan ni dia buat pelik. Hari pertama sampai hari ke-15. Hari pertama sampai hari ke-15 merah. Okey, hari pertama dia tengok darah. Okey, zuhir haid lah. Hari pertama sampai hari ke-15 dia tak semayang, dia tak puasa sebab dia itu zuhir keluar haid lizuhuri. Hari ke-16 dia buat gila. Mari hitam. Hitam Atas kaedah apa? Atas kaedah tadi ni. Quwwatul mutaakhir al mutaqaddim ma'a raja'in qita'i. Dia mengharapkan 16 ni haid dia yang sebenar dan terputus sebelum sampai 15 hari 15 malam. Dan hak ni jadi istihadahnya. Keluar hari 17, 18 sampailah hari 30 hitam belaka. Hitam. Hari ke-31 okey, dia zuhir haid lah kau. Ni tak semayang lah kau. Tak semayang. Ni tak semayang sebab zuhir hukum haid. Tak semayang sebab ni darah lebih kuat. Hari ke-31 hitam lagi. Ni dah keluar syarat tamyiz. Mana?
Iaitu syarat tambiznya tak boleh darah kuat, iaitu hitam itu keluar melebihi 15 hari 15 malam. Ni dah 16 hari. Tu. Bila 16 hari, tahulah bahawasanya hari yang pertama ni sampai hari yang pertama sampai habis ni dia termasuk ghair mumaizah. Hari pertama sampai hari ke-31 lah. Dia termasuk ghair mumaizah sebab tak cukup syarat tamyiz. Baik, bila ghair mumaizah, mu'tadah kena kembali kepada adat. Adat dia 15 hari haid, 15 hari suci. Maka inilah 1 sampai 15 haid dia, dan ni suci dia. 31 ni haid baru. Haid baru lah sebab atas dasar adat dia 15 hari haid, 15 hari suci. Cukup dah ni. Ni haid baru ni. Tu. Ni kira haid baru. Tu. 32 keluar, 33 keluar, sampai hari ke-45 keluar hitam belaka. Hari ke-46 suci. 45 hari dia tak sembahyang. Itu. 45 hari tak sembahyang. 31 sampai 45 hitam. Hitam belaka, haid ni haid. Hari ni haid baru ni. Jadi 45 hari tak sembahyang. 45 hari tak sembahyang. Hari yang ke-46 suci, barulah dia kena qada yang 15 hari yang dia iktibar istihadah atas dasar adat, iaitu hari ke-16 sampai 30, iaitu 15 hari ya. 15 hari kena qada balik puasa dengan sembahyang. Tu faham tak? Faham tak? Okay. Tu lah. Okay, masalah tu kena minggu depan juga lah. Tak boleh tak sempat masa ni. Kalau gagah lagi juga ni tak boleh, tak sempat. Dia kena relax. Boleh nak kalang kabut boleh, tapi tak boleh kena relax baru dia masuk. Tu. Okay, wallahu ta'ala alam. Faham ke tak? Faham ataupun tidak? Tapi tu masalah yang jarang berlaku lah. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh lah, masalah-masalah ni dia panggil fara'un. Ini satu furu'. Sebab apa masalah bayar? Masalah tu jarang lah. Faham ataupun tidak? Settle lah. Semua faham hari ni Untuk kelas hari ni ada soalan ataupun tidak? Hari ni darah kuat. Bincang pasal darah kuat sahaja. Masih lagi darah kuat, darah lemah untuk tamyiz. Tapi hari ni masalah lain sikit, iaitu kalau dia itu ada warna, ada sifat yang berlainan dari sudut darah ataupun pekat ataupun busuk dan warna atas pandangan asah. Dia nanti akan semabul bila? Dia akan semabul bila hampa semua khatam kitab nanti. Bila khatam kita nanti orang tanya soalan, ini macam mana manahik nasi Allah? Dia gila. Bukan ni darah kuat sebab dia busuk. Dia mula. Dia tak reti lah. Kaedah hilang tu. Dia tak tahu masalah kaedah ni kena letak mana. Kaedah ni sepatutnya duduk sini, dia pergi letak situ. Masalah ni sepatutnya kat sini, dia pergi letak situ. Jadi semabur habis. Sebab tu dia panggil Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut, ilmu haid dan nifas itu ialah ilmu yang ghawamil min ilmil ghawamil. Setengah daripada ilmu yang rumit. Orang Kedah panggil rumit. Rumit sungguh. Kerana kathirun minal fuqaha'i, kebanyakan daripada fuqaha itu membuat kesalahan dalam bab ni. Imam Nawawi sebut. Lupa nak sebut. Yang tadi yang bertimbangan dua darah tu kan. Yang sama dua darah tu, bertimbangan dua darah tu. Yang kita kata darah hitam yang pekat 10 hari, darah hitam yang bau busuk 10 hari. Kita kata kalau ada dua pertimbangan sifat tu, sama-sama sifat tu, darah yang keluar pertama tu lah yang haid, yang kedua istihadah. Okey. Itu pandangan, itu disebut dalam kitab-kitab Syuruh Minhaj lah. Kalau kita tengok kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibn Mulaqqin naqal daripada Imam Rafi'i rahimahullah, menakalkan dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir dengan Asy-Syarhul Saghir. Imam Rafi'i kata tawakuf. Imam Rafi'i kata apa? Tawakuf hadhil masalah. tu Imam Rafi'i tu wali besar tawakuf.
Tahu aku. Ya ke ya pun tidak, tidak pun tidak. Tu masalah ni, ya pun tidak pun tidak. Tahu aku. Masalah rumit ni. Okey. Jadi tak ada masalah lah kalau kita pening, sebab ulama pun pening tak. Ulama berkhilaf, ulama pening tu. Kita pun lagi kurang pening lah. Okay, masalah yang rawami. Okay, semua faham ke lah. Yang perempuan faham ke tak ni? Perempuan kita tak apa lelaki ni, perempuan faham ke tak ni? Sebab mereka yang alami. Tu ya. Lepas tu kita baca kitab Mutawalat ni lagi korang nampak, ini banyak masalah lagi, banyak masalah. Ni masalah tadi ni pun baru tahu kan ni. Baca tadi siang, gini. Tak ada sebut yang kitab-kitab lain, tak ada. Kitab-kitab Melayu lah maksud kitab-kitab lain tu. Dan kitab-kitab Arab yang tak mutawalat lah, yang tidak panjang bahas dia tak tahu. Tak nampak. Tu payah tu. Sebab tu kita kata, kita kitab-kitab mutawalat bab haid nifas kita muzakarah dengan keluarga sudahlah. Dengan anak bini nanti. Tu biar pening pecah bala. Okay. Tu tak tengok majmuk lagi tu. Tengok majmuk saya tak tahu. Takut lagi satu baris Zabila gitu. Setiap kelas satu baris. Mampu ke tu bila nak habis. Aku tak larat dah. Tu. Nak bagi selesai nifas ni. Tapi kita slow satu-satu. Tak mau kalut-kalut lah. Kalau nak kalut-kalut daurah lah. Sebab tu kita kata daurah ni bukannya tak okey apa okey, tapi okey tu untuk orang awam boleh lah. Untuk talib ilmu ni kena tafakuh juga bab daurah haid nifas ni. Ni saya baca ni pun. Kalau khatam ni pun kena mengaji lagi dengan orang lain ni. Dengan Maulana Mansur ke, dengan Syekh Abu Samah ke yang buka Muridil Muhtah tu, dengar lah dia baca tu. Hatta kalau mereka mengajar khatam pun masih lagi ada masalah yang kadang-kadang kita tak tahu. Yahtaju ilal muraja'ah wal mutala'ah. Tu kena ahlul ilm. Sebab tu penuntut ilmu ni dia beruntung. Sebab apa? Bila dah jadi penuntut ilmu ni, dia boleh baca sendiri, dia dah ada malakah sendiri, dia boleh baca sendiri, dia boleh go kitab-kitab mutawalat. Senang. Masalah yang tak sebut dalam kitab-kitab kecil, semua dah dia boleh tahu dengan baca saja. Sebab dia dah faham dah. Kalau kita Al-Ibanah, kita apa yang kontemporari sikit itu, Izalatul Iltibah dan sebagainya, bagus juga. Itu untuk faham lah. Untuk dia panggil menjadi silibus pengajian kita haid nifas. Selalunya Izalatul Iltibas, Al-Ibanah wal Ifadah dan sebagainya, Sabilal Muhtadin, itu silibus. Tapi bukan bermakna habis kita tu aku sudah alim. Tidak. Baca kitab Mutawalat baru hantar. Banyak lagi lah. Ya Allah. Masalah yang pelik yang kadang-kadang kita pun tak tahu jawapan. Sebab tu saya tak berani nak kata saya ni reti haid nifas. Bahaya. Soalan-soalan haid nifas setakat ni yang mari ke saya, yang saya boleh jawab hanyalah 95% saja. Lagi 5% wallahu a'lam. Tu okey. Lagi 9% wallahu a'lam. Dua ya. Yang 5% tu dua saja. Sama ada wallahu a'lam ataupun jawapan yang saya bagi tu pandangan yang dhaif saja. Sebab mengikut pandangan yang muktamad ataupun sahih, tak tahu jawapan. Tak tahu jawapan. Hanya boleh beri pandangan yang khilaf saja, pandangan yang dhaif saja. Menurut saya ginilah. Itu jalan keluarnya. Sebab nak ikut pandangan sahih muktamad ni, dia jadi tak boleh pi lah. Tak tahu mana satu haid, mana satu siapa. Tu. Kalau pandangan dhaif boleh pi. Itu 5%. Wallahu alam ataupun jawapannya khilaf. Yang dan saya kita tutup wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lain buta apa nak ada ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa pula Khamis malam Jumaat minggu depan, InsyaAllah. Wallahu a'lam.